أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2, baris yang ketiga daripada bawah. Muka surat 2, baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kelima daripada 6 rukun iman. Wajib percaya kita dengan hari yang kemudian. Hari kemudian, hari akhirat, hari kiamat. Dan barang yang bergantung dengan dia, barang yang bergantung dengan hari yang kemudian. Jadi terdahulunya bicara berkaitan dengan persoalan barzah, kemudian bicara berkaitan dengan azab dan nikmat di alam barzah. Azab dan nikmat di alam barzah dia akan dibicara panjang dalam kitab-kitab lah. Yang mana di alam barzah ini kesemuanya akan kena himpitan kubur. Kesemuanya akan kena himpitan kubur. Walaupun kanak-kanak sekalipun. Walaupun kanak-kanak sekalipun, walaupun orang yang soleh sekalipun akan kena himpitan kubur. Cuma orang yang kanak-kanak, orang yang soleh kena himpitan kubur, himpit sayang, bukan himpit seksa. Kalaulah orang yang orang yang kafir, orang yang maksiat, himpitan tu himpitan yang menyeksakan. Adapun himpitan kepada kanak-kanak, himpitan kepada orang yang soleh, himpitan yang bukan menyeksa. Tapi kena semula himpitan tu. Sebab saya pernah dengar bicara mana semuanya akan kena himpit yang menyeksakan. Walaupun kanak-kanak, walaupun orang yang soleh sekalipun dah. Orang kanak-kanak, orang yang soleh ni kena himpitan kubur, tapi bukan himpitan yang menyeksakan, himpitan kasih sayang lah. Yang tak kena himpitan kuburnya, hak tak kena himpitan kubur adalah para anbiya. Para anbiya tidak akan kena himpitan kubur. Dan tak kena juga himpitan kubur yang dinyatakan dalam kitab-kitab adalah Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad pun tak kena himpitan kubur. Begitu juga orang yang ketika sakit matinya dia membaca suratul Ikhlas 100 kali, tidak akan kena himpitan kubur. Para anbiya tak kena himpitan kubur. Fatimah binti Asad tak kena himpitan kubur. Orang yang dalam sakit mati dia tu, sakit yang bawa pada mati tu lah, membaca suratul Ikhlas 100 kali. Siapa Fatimah binti Asad? Iaitu isteri Abu Talib.
Yang mana Fatimah binti Asad ni beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak angkat Nabi lah Fatimah binti Asad ni, isteri kepada Abu Talib yang tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini dinyata dalam kitab ni. Yang tak kena himpitan kubur para anbiya, tak kena himpitan kubur Fatimah binti Asad, tak kena himpitan kubur orang yang dalam sakit bawa pada mati itu membaca suratul Ikhlas 100 kali. Selain daripada itu, walaupun kanak-kanak, selain daripada itu, walaupun orang soleh sekalipun akan kena himpitan kubur, tapi himpit kasih, himpit manja, bukan himpit menyeksa. Himpit menyeksa ni orang kafir dan juga ahli maksiat. Itu hak bicara berkaitan dengan barzah. Kemudian berkait dengan rukun iman yang kelima ini, pergi pula kepada tiup sangkakala yang pertama. Tiup sangkakala yang pertama dihancurkan sekalian. Langit bumi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selepas daripada tiup sangkakala yang pertama. Kemudian tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan kembali. Dibangkitkan kembali selepas daripada tiup sangkakala yang kedua. Antara sangkakala yang pertama dengan sangkakala yang kedua, tempoh masanya adalah 40 tahun. Antara tiup sangkakala yang pertama dengan tiup sangkakala yang kedua. Kemudian bila tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Yang pertama-tama bangkit adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama-tama dibangkitkan selepas tiup sangkakala yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama-tama selepas dibangkitkan pergi kepada mahsyar, mauqif, tempat berhimpun. Selepas daripada dibangkitkan, kemudian dihimpunkan pergi kepada mahsyar, mauqif, tempat berhimpun. Nabi yang pertama-tama akan pergi pada mahsyar, dan Nabi yang pertama-tama akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan Nabi Nuh alaihi salam. Dibangkitkan Nabi Nuh alaihi salam selepas daripada dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibangkitlah para rasul dan para anbiya. Kesemua rasul-rasul dan anbiya dibangkitkan. Manusia pertama-tama yang bukan rasul, yang bukan nabi, yang dibangkitkan adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi maknanya lepas daripada rasul-rasul dan nabi-nabi, yang pertama-tama dibangkitkan adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian yang akan dibangkitkan kembali ni, yang akan dibangkitkan kembali ni sama ada yang dibalas oleh Allah dan juga yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibalasnya adalah manusia, jin dan para malaikat. Manusia, jin dan para malaikat. Kemudian yang tidak ada balasan, umpama binatang pun dibangkitkan kembali. Kemudian dihancurkan oleh Allah menjadi tanah. Tapi dibangkitkan kembali sampai masa perhitungan, orang yang menzalimi binatang tadi ni akan dibicarakanlah. Binatang yang dizalimi itu akan adalah di hadapannya. Lepas daripada itu barulah sekalian tu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang akan dibangkitkan kembali
termasuk yang akan dibangkitkan kembali adalah guguran. Hak guguran pun akan dibangkitkan kembali. Dia guguran-guguran ini guguran yang telah ditiupkan roh lah. Makna guguran ni hak belum sempurna umur 6 bulan tu panggil guguran. Kita ni hak 7 bulan pun dipanggil guguran. Hak mati dalam perut bukan. Guguran ini adalah yang tidak sempurna umur 6 bulan. Itu guguran 6 bulan. Tak cukup 6 bulan dipanggil guguran. Lepas dia 6 bulan dipanggil melahirkan, bukan guguran. Hak kata lepas daripada 6 bulan, hak tu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak guguran ini hak belum cukup umur 6 bulan. Sebab itulah dalam hukum fiqh kitanya, kalaulah kata mati dalam perut ibu 6 bulan ke atas, jenazah tu akan disempurnakan sebagaimana orang dewasa. Dimandikan, dikapankan, disembahyangkan, kemudian dikebumikan. Ada ni. Sebagaimana orang dewasa. Hak 6 bulan ke atas. Hak 6 bulan ke bawah barulah bicara pula. Hak 6 bulan ke bawah. Ni. Hak 6 bulan ke bawah ada tanda hidup. Bunyi ke, bergerak ke, selepas keluar tu, maka disempurnakan sebagaimana orang dewasa. Tapi kalaulah 6 bulan ke bawah, keluar tiada tanda hidup, tetapi sudah sempurna kejadian, sempurnalah. Ada tubuh, ada kepala, ada tangan, ada kaki, tetapi tidak ada tanda hidup. Maka ni dimandikan, dikapankan dan dikebumikan tanpa disembahyangkan. Ini hukum fiqh lah. Jadi kita balik kepada tapi kalau kata guguran yang tak ada rupa kejadian lagi tu, hak tu sunat. Buku-buku kemudian tanam, sunat juga. Mana kalau dia pergi buang dalam tong sampah tu dak berdosa lah, tapi tak ada orang buat seumpama tu. Sunat sekarang ni guguran, keluar daging, tapi tak jadi lagi lah kejadian manusia tu. Maknanya daging tu sunat dibungkus kemudian ditanam. Kalau kata sempurna kejadian barulah. Kalau tidak ada tanda hidup, wajib mandi, wajib kapan, wajib dikebumikan di perkuburan Islam. Jadi 6 bulan ke atas dia tidak panggil guguran. Hak 6 bulan ke bawah, 6 bulan ke bawah telah ditiupkan roh, kemudian mati, akan dibangkitkan rupa jasad sebagaimana ahli syurga. Mana tinggi 60 hasta, lebar 7 hasta. Adapun kita semua ni akan dibangkitkan rupa kita lah. Ummah Nabi SAW ni kecil-kecil. Kecil-kecil lah. Ummah terdahulu besar-besar lah. Ummah Nabi kecil lah. Macam kita lah. Adapun hak guguran, hak telah ditiupkan roh, kemudian dimati dalam perut ibu, hak 6 bulan ke bawah ini, dia akan dibangkitkan, dikembalikan roh, kemudian jasadnya sebagaimana ahli syurga. Lebar 7 hasta, tinggi 60 hasta. Hak yang telah guguran, yang telah ditiupkan roh sebelum mati itulah. Adapun yang mati sebelum daripada ditiupkan roh, maka dibangkitkan kembali, kemudian dihancurkan menjadi tanah. Hak kata ditiupkan roh ni akan hidup lah. Jasadnya seperti mana ahli syurga. Kemudian selepas dibangkitkan, dihalau kepada mahsyar. Selepas dia dibangkitkan,
dihalau kepada mahsyar. Kemudian kepada mahsyar ni lah, dan kita dibicara panjang lah. Mana dalam keadaan tak samalah. Ada yang daripada bangkit ke mahsyar dalam keadaan menunggang, ada kenderaan. Orang ni orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang dibangkitkan kemudian ke mahsyar dalam keadaan jalan kaki. Jalan kaki lah, tak ada kenderaan. Orang ni orang yang amalnya kurang. Ada yang dibangkitkan kemudian berjalan ke mahsyar, ke mauqif, ke tempat berhimpun tu, berjalan atas muka dia pakai. Jalan eret muka. Itu adalah orang kafir. Ada yang dibangkitkan dalam rupa kera. Itu orang yang berzina. Dan juga balasan kepada orang yang selalu namimah. Apa? Melaga-lagakan orang. Ni akan dibangkitkan dalam rupa kera. Orang yang berzina dan juga orang yang namimah ni. Orang yang batu api. Tak? Lalat ija. Apa? Golok mata dua ke apa? Mana orang yang mengapi-apikan orang. Mana orang yang melaga-lagakan orang. Ini di atas kabair, dosa besar. Perangai dia dah gitu. Dia bawa mulut pergi sebelah. Dia pun cerita supaya sebelah ni akan rasa nak marah kepada sebelah lagi. Dia pergi pula sebelah lagi. Dia pun api-apikan supaya orang jadi berkelahi. Oh, ni kabair, dosa besar. Kadang-kadang hak jenis suka melaga-lagakan orang ni, bukan dia pergi satu pihak, dia pergi satu pihak, dia pergi sebelah, bukan. Tengah-tengah duduk ramai-ramai ni, adalah sedikit lah bercakap tu, jadi tak sama pandangan. Hak ni cakap pandangan seumpama ni, hak ni cakap pandangan seumpama ni. Jadi tak sekata lah kita kata. Dia tukang api-apikan. Ni dia belakang lah ni. Dia namimah ni asalnya orang bawa mulut pun apa. Bawa mulut lah. Dia pergi sebelah, dia api-apikan supaya jadi berkelahi. Dia pergi sebelah pula, dia api-apikan. Dua belah sebagai berkelahi. Itu pun namimah. Bukan setakat kata pergi sebelah, api-apikan. Duduk di tempat yang sama. Orang ni biasalah cakap ni ada bertelingkah cakap ni. Berdebat lah kita kata. Panggil apa? Baloh kira-kira je. Bukan baloh apa pun. Baloh kira-kira. Tiba-tiba dia api-apikan. Dia panaskan suasana. Biar jadi mula-mula baloh kira-kira, lepas tu biar jadi baloh sungguh. Ini nak gitu. Ini ada orang peseng gini. Orang peseng suka melaga-lagakan orang. Akan dibangkitkan selepas ditiup sangka kali yang kedua atas rupa kera. Ada yang dibangkitkan atas rupa babi. Ada yang dibangkitkan atas rupa babi. Ke rupa babi dah uduh dah sekarang ni. Dah dalam kartun budak-budak tu banyak je rupa babi. Ke tak perasan? Kata apa benda ni? Mucung babi. Tak ada. Kartun budak-budak. Dia kartun ni, dia buat rupa binatang. Pasang ke tak? Ada hak rupa babi. Hak kartun tu. Jadi dibangkit atas rupa babi ni, siapa ni? Orang yang makan suat. Tak makan suat? Makan suat tau. Makan suat. Makan suat ni memanglah kita makan suat. Tak suat nak makan macam mana tak suat? Mana orang makan rasuah lah. Itu makan suat. Makan suat. Memang kita makan suat. Makan suat ni orang makan rasuah. Akan dibangkitkan atas rupa babi. Kalau suruh makan babi, tak.
Tapi makan rasuah ambil. Ada ni. Kalau suruh makan babi, oi, dak, haram. Tak boleh makan babi. Tapi makan rasuah okey je. Itu kabair, dosa besar belaka tu. Orang makan rasuah akan dibangkitkan atas rupa babi. Raja yang zalim akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Ni hak kelakuan-kelakuan yang berbeza selepas daripada dibangkitkan, selepas daripada tiup sangkakala yang kedua. Selepas dia tiup sangkakala yang kedua. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan tuli, bisu. Hak buta tadi raja yang zalim. Yang dibangkitkan dalam keadaan tuli, bisu, orang yang ujub dengan ilmu, orang yang hairan diri dengan ilmu, akan dibangkitkan dalam keadaan tuli dan juga bisu. Dibangkitkan dalam keadaan buta, itu raja yang zalim. Kemudian dihalau kepada mahsyar. Hak mahsyar panjang pula ceritanya. Cerita berkaitan dengan mahsyar, mauqif tu. Lama mana duduk di mahsyar, lama mana duduk di mauqif tu. Ada menyatakan 5, ada menyatakan 1000 tahun, ada yang menyatakan 50,000 tahun. 50,000 tahun. Dalam ayat fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun tu. Ayat yang lain pula tu 1000 tahun. Ayat yang lain ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Tu 50 tahun. Ada ayat cerita 1000 tahun, ada ayat cerita 50,000 tahun. Kemudian macam mana tu? Dia berkhilaf, sebagaimana berkhilaf berbezanya di antara manusia. Mana lama di mahsyar atas orang kafir, pertengahan di mahsyar atas orang yang fasik, orang banyak dosa, ringan sekejap di mahsyar atas orang taat. Ada ayat kata 1000 tahun di mahsyar, ada ayat kata 50,000 tahun. Maka berbeza di sini, berbeza kelakuan manusia. Kalau hak kafir lama, kalau hak fasik yang banyak dosa pertengahan. Kemudian bagi orang yang taat, bagi orang yang taat akan Allah Subhanahu wa taala, dia akan jadi sekejap di mahsyar. Kemudian di mahsyar ini mana-mana yang taat duduk dalam keadaan senang lenang. Alam barzah senang lenang, mahsyar pun senang lenang lah. Tapi kalau orang ni orang kafir, orang ni orang fasik, sebagaimana barzah terseksa, mahsyar pun samalah. Kan cerita mahsyar kan macam-macam kan. Orang sombong akan dipijak-pijak oleh seluruh manusia yang berhimpun di mahsyar. Dah sombong? Mana atas dunia sombong, ingatlah. Di mahsyar nanti tak ada lah buah sombong tu. Lepas tu macam mana? Akan dipijak-pijak. Akan dipijak-pijak di mahsyar. Orang yang sombong. Hak di mahsyar peluh sampai ke hidung. Itu semua atas ni amalan masing-masing. Orang yang tak ada amal, seksaanlah di mahsyar. Orang yang ada amal, orang taat, mahsyarnya sebagaimana barzah. Di duduk kadang senang lenang. Sebab itulah di mahsyar lama di mahsyar ini, yang nak supaya dibicarakan segera, yang nak dibicarakan segera adalah di kalangan orang-orang kafir dan juga orang-orang yang fasik. Orang kafir, orang fasik lah yang nak supaya dibicarakan. Sebab matahari atas kepala di mahsyar ni 4 jari je. 4 jari antara kepala dengan
matahari. Jadi yang nak supaya bicaralah cepat-cepat. Bicara. Mana kalau bicarakan neraka nanti, neraka pun nerakalah. Neraka pun nerakalah. Bicara je. Nak suruh bicara je. Sebab apa? Sebab tak tahan dah huru hara di mahsyar. Dia tak tahu tu apabila dibicarakan akhirnya masuk neraka lebih daripada mahsyar lagi. Dia beginilah. Buat bandingan. Hidup atas dunia ni susah. Baik mati ya. Itu dah susah. Kalau hok kapi kok pakai bunuh diri dah lah. Dah susah. Susah pun hidup atas dunia ni. Barzah berat kalau tak ada bekal. Atas dunia ni susah pun ada lagi tempat nak cari. Sakit. Sebab apa? Sebab nyakit banyak sangat ni. Mengidap contohnya. Berat sangat sakit ni. Tak sama dengan sakit di alam barzah. Tapi dah sakit sangat ni. Mati pun matilah. Orang kafir pun bunuh diri. Hadap dengan barzah lebih seksaan daripada hidup atas dunia. Tempoh masa yang lebih lama nak banding hidup atas dunia. Duduk dalam keadaan seksaan di barzah ni, bila kau nak kiamah, bila kau nak tiup sangka kala yang tiup sangka kala, bilalah nak dibangkitkan kembali. Sebab apa? Sebab dah tahan dah seksaan di barzah. Dibangkitkan kembali ke mahsyar lebih berat daripada seksaan di alam barzah dan lebih lama. Ni di barzah pula, di mahsyar pula kira gilah, kira. Lepas tu kalau kira, kalau tak ada amal ni neraka pun neraka lah. Tidak tahu neraka tu lebih berat daripada mahsyar dan lebih lama. Ada ni. Jadi orang kafir ni kok dia mana kau lama kau berat ni orang kafir. Ada ni. Jadi ikut depan untuk kau berat. Ada pun orang yang beriman ni barzah raudhatum min riyadil jannah, kebun syurga. Bangkit di mahsyar pun tak ada apa-apa. Lama mana pun tak ada hitungan bagi merekanya. Kalau kata lama pun orang duduk dalam kesenang ni sekejap je. Hak lama tu orang duduk dalam keadaan seksaan lamalah. Orang hak duduk dalam senang lenan tak ada lama-lamanya. Sekejap je. Jadi yang nak supaya dibicarakan segera adalah orang-orang kafir, orang-orang pasti bicaralah. Allah Ta'ala pun bagi ilham cari rasul lah, supaya minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala bicarakan ni. Maka hak pupuk kafir ni, pupuk pasti banyak dosa ni, carilah satu rasul. Jumpa Nabi Adam AS. Nabi Adam jawab, ni lastu laha bi ahlin nafsi. Makna apa ni? Nak minta supaya pergi minta dengan Tuhan supaya dibicarakan, itu bukan hak aku tu. Hak tu hak Nabi SAW. Nafsi diri aku. Daripada satu nabi sampailah kepada Nabi Isa AS. Barulah sampai kepada Nabi SAW. Kemudian antara satu nabi itu pula nak jumpanya tempoh masa 1000 tahun pula. Tempoh masa yang lama untuk jumpa satu nabi. Tengok orang kafir kan 50,000 tahun kan. Di mahsyar, di mauqif. Jumpa dengan Nabi SAW. Nabi pun jawab, ana laha. Mana apa ni? Akulah yang memiliki, akan dipanggil syafa'atul uzma, syafa'atul kubra. Syafa'ah ni pertolongan, uzma kubra ni pertolongan yang besar. Fi fasil qada, pada kerakih kita panggil. Di syafa'ah ni banyak. Syafa'ah hak rasul-rasul nabi-nabi yang lain banyak syafa'ah. Syafa'ah daripada orang yang mati syahid
boleh bagi syafaat pertolongan kepada 70 orang ahli keluarga, syafaat daripada guru, syafaat daripada anak yang mati belum balik. Ni syafaat kecil pula kau panggil tu. Itu panggil syafaat kecil. Syafaat besar ni untuk apa ni? Untuk minta kepada Allah supaya Allah bicarakan. Tu syafaat besar dia panggil. Asy-syafa'atul kubra dia panggil. Asy-syafa'atul uzma. Syafaat besar ni adalah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat kecil tak ada. Nabi-nabi lain pun ada syafaat. Orang mati syahid pun ada syafaat. Syafaat kecil-kecil tu. Nabi kita pun ada syafaat kecil-kecil ni. Tapi nak cerita sini adalah syafa'atul kubra, syafa'atul uzma milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala perintah kepada Nabi, ya Muhammad, irfa' ra'sak washfa' tu syafa'. Wasal tu'ta. Tuhan kata, ya Muhammad, angkat oleh kamu akan kepala kamu dan mintalah kamu, nescaya aku akan perkenankan permintaan kamu. Minta syafaatlah kamu, nescaya kamu akan dibagi syafaat. Baru Nabi minta supaya dibicarakan. Barulah pergi kepada hisab. Ni satu-satu hak pembicaraan berkaitan dengan barang yang bergantung dengan hari kiamat. Rukun iman ke-6 kan ni? Beriman dengan hari kemudian, hari akhirat dan barang yang bergantung dengannya. Barang yang bergantung dengan hari akhirat. Ni termasuk bicara syafaat. Masuk bicara syafaat, syafaatul uzma, syafaatul kubra, syafaat besar. Hak ni hak kita doa dalam tu lah, dalam selepas daripada azan iqamah tu, maqaman mahmudanil ladzi wa'tah tu lah. Hak maqaman mahmudan tu asy-syafa'atul uzma tu lah. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudan. Sebenarlah bahawa membangkit akan dikau ya Muhammad oleh Tuhan engkau akan maqaman mahmuda, maqam yang terpuji. Apa dia? Wa huwa asy-syafa'atul uzma, iaitu syafaat besar. Jadi kita doa ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Itu wasilah tu darjat tinggi dalam syurga. Wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'atah. Itu maqaman mahmudan, maqam yang terpuji itu adalah asy-syafa'atul uzma. Ini semua yang kita kena tahu belakang ni. Hak berkaitan dengan rukun iman yang ke-5. Rukun iman yang ke-5. Lepas tu dia syafaat lain banyak lagi lah syafaat ni. Syafaat yang tertentu dengan Nabi SAW. Nabi bagi syafaat dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Itu syafaat Nabi SAW. Ada ni. Ni Nabi bagi syafaat masuk syurga tanpa hisab. Kemudian hak masuk syurga pula Nabi bagi syafaat. Nabi bagi syafaatnya, darajah syurganya tak tinggi. Nabi bagi syafaatnya, darajahnya tinggi. Lebih tinggi daripada darajah yang sepatutnya didapat. Kan syurga kan ada 7 darajah kan? 7 darajah. Jadi darajahnya dah tinggi, Nabi bagi syafaat, dia darajah lebih tinggi daripada sepatutnya didapat dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbang ni orang ni berhak ni, orang ni neraka dah. Nabi bagi syafaat masuk syurga dianya. Orang ni neraka, dia kira dosa dia tu neraka yang lama. Nabi bagi syafaat, tempoh masa tu diringankan. Neraka tetap neraka lah, tapi kalau ikut dosanya lama. Tapi syafaat nabinya di tempoh masa tu dikurangkan. Tempoh masa dikurangkan. Itu syafaat belaka lah tu. Tapi waktu dia panggil syafaat kecil, dia panggil
Itu dia panggil syafaat kecil. Saya bicara tadi tu syafa'atul uzma, syafa'atul kubra fi faslil qada, pada membicarakan. Kemudian barulah pergi kepada hisab. Hisab bicara panjang pula. Hisab ni ada bagai-bagai cara hisabnya. Tapi sebelum hisab tu akan terima catatan amalan. Orang yang dihisabkan akan terima catatan amalan. Orang yang masuk syurga tanpa hisab tidak akan terima catatan amalan. Orang yang masuk syurga tanpa hisab, dia tidak akan terima catatan amalan. Hak terima catatan amalan ni, hak akan dihisabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak terima catatan amalan tu lah. Ada yang terima dengan tangan kanan, ada yang terima dengan tangan kiri. Ada yang terima catatan amalan daripada sebelah belakang. Dan kalau gitu kita ambil dengan tangan kanan lah. Tu senang lah gitu pula. Ada ni. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fasawfa yad'u suburan wa yasla sa'ira. Mana sesiapa yang terima catatan amalan dengan tangan kanan, maka akan dihisapkan dengan hisap yang ringan, mudah-mudah je. Sebaliknya mereka yang terima catatan amalan melalui sebelah belakang, maka akan meraung-raunglah merekanya, akan menyebut kebinasaan. Meraung-raunglah dianya dan akan masuk ke neraka sa'ir. Ni. Hak terima dengan tangan kanan, hisap yang ringan. Sebab tu kita perkara-perkara yang baik-baik kita disunatkan ini ambil buat dengan tangan kanan. Mudah-mudahan sampai masa dihulurkan catatan amalan akan ambil dengan tangan kanan. Mudah-mudahan ambil sempurna orang panggil. Tapi ambil tangan kanan ke tangan kiri ke dari sebelah belakang ke, atas amal masing-masing. Kalau terima catatan dengan tangan kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, akan dihisap, dikira sebagai hisap yang yasir, yang ringan mudah je lah tu. Hisap yang kira yang mudah-mudah. Jadi makna terima catatan amalan adalah mereka yang ada hisap. Kalau para anbiya hak masuk syurga tanpa hisap, tidak akan terima catatan amalan. Malaikat pun sama, hak tu masuk syurga tanpa hisap. Kemudian yang masuk syurga tanpa hisap, yang pertama-tama mereka adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar saja jadi dah. Dengar di pok Syiah mengamuk dianya. Pok Syiah kan bunyi kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, gak bergeleparlah dianya. Dan Sayyidina Abu Bakar ni adalah selebih-lebih manusia yang bukan nabi, yang bukan rasul. Ada ni. Hak selebih-lebihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, yang dipanggil ulul azmi, yang paling banyak menanggung kepayahan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat tak? Ulul azmi hak 5 tu. Ulul azmi hak 5 tu dia punya kelebihan dia ikut susunan lah. Nabi SAW, Nabi Ibrahim AS nombor 2, Nabi Musa AS nombor 3, Nabi Isa AS nombor 4, Nabi Nuh AS nombor 5. Lepas dia betul dia ada baki 20 orang lagi tu, Rasul 25 tu. Kan baru 5 kan, ada baki lagi 20. Hak 20 ni berlebih kurang kita dilarang letak nombor. Nabi Nuh AS nombor 5. Nombor 6 siapa?
Nombor 7 siapa? Nombor 25 hak kebong apa? Kebong dah, ngesuk kebong. Hak akhir sekali tu. Hak 25 tu lah siapa? Tu tak dibenarkan. Pada ni. Tu tak dibenarkan. Hak letak nombornya ulul azmi 1 2 3 4 5 tu saja. Baki lagi 20 untuk mencukupkan Rasul 25, tu berlebih kurang tak boleh buat nombor. Habis Rasul 25 turun pada rasul-rasul lain 313 semua sekali tu kan. Habis 313 ni turun pada nabi-nabi 124,000 orang. Habis nabi-nabi ni turunlah kepada manusia yang nombor 1 yang bukan nabi, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia gitu. Dia selepas daripada rasul-rasul, nabi-nabi turun kepada malaikah Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, hak kepala-kepala malaikah tu, ru'asaul malaikah tu. Habis kepala-kepala malaikah turunlah pula pada Sayyidina Abu Bakar, auliyaul bashar, manusia kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ikut susunan lah, tapi kita sebut tadi ni hak manusia. Hak manusia, rasul, nabi. Manusia yang bukan rasul, bukan nabi, hak nombor 1-nya adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Benar tu susun mengikut khulafaur rasyidin. Kemudian 4 orang khulafaur rasyidin, baki lagi 6 orang, hak cukup 10 wajib syurga. Kemudian sahabat pula, sahabat yang menyertai peperangan Badar, sahabat yang menyertai peperangan Uhud, sahabat yang menyertai perjanjian Hudaibiyah. Dia dah sama pula tu. Sahabat-sahabat tu dah sama pula. Ada ni. Ini ikut susunan lah. Kita tak akan bicara waktu tu. Kemudian kedudukan malaikat hak kepala-kepala ni selepas daripada para nabi hak 124,000. Walah turun kepada kepala-kepala malaikat, habis kepala malaikat je. Turun kepada auliyaul bashar hak Sayyidina Abu Bakar tadi. Turun pada aulia-aulia, wali-wali Allah Subhanahu wa taala semua. Walah turun kepada awamul malaikat, malaikat kebanyakan. Habis turun kepada awamul bashar, hak kebanyakan di kalangan manusia. Ada ni. Tapi nak sebutnya, kenapa Sayyidina Abu Bakar belaka? Pertama-tama dia bangkit, selepas ada Nabi Rasul bangkit, kali kedua Sayyidina Abu Bakar. Yang pertama masuk syurga tanpa hisab, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebab apa? Sebab kelebihan Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi yang jelas dalam Al-Quran, iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika berkata Nabi sama-sama bagi sahabatnya dan gusur itulah ketika nak hijrah ke Madinah tu, jangan takut memang kerana Allah Taala bersama dengan kami. Itu kedudukan Sayyidina Abu Bakar. Yang pertama-tama yang akan masuk ke syurga tanpa hisab. Kemudian yang terima catatan amalan akan dihisabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas hisab pergi kepada mizan, lepas mizan timbang amalan, pergi pada telaga Haud, tiang sirat, syurga dan neraka. Mana tak habis lagi lah kita bicara berkaitan dengan rukun iman yang kelima, beriman dengan hari kemudian dan barang yang bergantung dengan dia dengan hari kemudian. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 17, baris yang ke-7 daripada atas. 17, muka surat 17 baris ke-7 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Syahdan sunat mengangkat dua tangan pada tatkala takbiratul ihram, permulaan angkatnya bersamaan dengan permulaan takbir. Padahal berbetulan segala hujung anak jarinya yang lain daripada ibu tangannya berbetulan dengan cuping telinganya yang sebelah bawah. Sunat mengangkat dua tangan
pada tatkala takbiratul ihram. Hak angkat dua tangan ni dia banyak pembicaraan lah. Yang pertamanya sunat angkat kedua-dua belah tangan. Kemudian permulaan angkatnya bila. Kesudah angkatnya bila. Kemudian angkat tangan tu separah mana, setinggi mana. Kemudian tangan jari dengan perut jari dengan perut tangan dengan perut jari hadapnya macam mana, kedudukan jarinya macam mana, sama ada jari itu cerah ataupun rapat. Dia ada pembicaraan pula lah hak berkaitan dengan mengangkat dua tangan. Mengangkat dua tangan satu sunat dah. Bila kau nak angkat dahulu siap-siap baru Allahu Akbar, ataupun ketika Allahu Akbar tu barulah kita angkat. Tu bicara lain pula tu. Kemudian angkat tu parah mana? Level mana? Angkat tu parah bahu ke? Angkat tu parah telinga ke? Tu bicara lain pula tu. Jadi hak tajuk kita angkat tangan ni mungkinlah kita akan baca acak kali di tempat yang sama. Tapi itu dia panggil sunnatun mustaqillah, belaka dia panggil. Sunnatun mustaqillah ni sunat asing-asing lah. Angkat tangan boleh dah pahala sunatnya. Cara tinggi mana angkat, tinggi mana angkat tu sunat lain pula. Angkat tinggi mana betul dengan kehendak syarat, maka boleh pahala sunat lain pula. Dia panggil sunnatun mustaqillah, sunat asing-asing. Angkat tangan tu tapak tangan menghadap kiblah, sunat lain. Tapak tangan menghadap muka, itu makruh. Angkat tangan. Ni, angkat tangan. Itu bukan angkat tangan takbir, itu karate. Tahu tak karate? Ni angkat tangan gini, ni karate. Angkat tangan sunat ni, tapak tangan dengan perut anak jari ni menghadap kiblah. Ni nak cerita. Tapi kalau dia angkat tangan begini, boleh tak pahala angkat tangan? Itu sunat asing. Tapi boleh tak pahala menghadap kiblat? Tak boleh. Lepas tu bukan menghadap kiblat, hukumnya makruh. Gitu je lah. Dia panggil sunnatun mustaqillah, sunat asing-asing. Jadi nak pahala banyak, dia kena betul belakalah dengan sunat tu. Makna angkat tangan tu pahala dah. Cara mana tangan tu sunat lain. Tinggi mana nak angkat tangan tu sunat lain. Dia panggil sunnatun mustaqillah. Kita pakai satu je, sunat angkat tangan. Betul? Itu satu sunat. Angkat tangan tu macam mana kedudukan tangan? Tu sunat lain pula. Pandai ni. Dia panggil sunnatun mustaqillah, sunat asing-asing. Kemudian dibicara di sini hak ijma' ulama lah. Sunat angkat tangan tatkala takbiratul ihram. Itu hak ijma' ulama. Adapun hak sunat angkat tangan ketika nak rokok, sunat angkat tangan ketika nak iktidal, itu mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali dan jumhur di kalangan para sahabat. Dan Imam Bukhari menyatakan bahawa angkat tangan ketika rokok diriwayatkan daripada 17 orang sahabat meriwayatkan Nabi angkat tangan ketika hendak rokok. Pada ni, yang mana angkat tangan ketika rokok dan iktidal ni hadis yang muttafaqun alaih, hadis hak riwayat Bukhari Muslim. Ketika nak rokok dan ketika nak iktidal. Kemudian angkat tangan ketika bangkit dari tasyahud awal hanya mazhab Syafi'i sahaja. Hanya mazhab Syafi'i sahaja. Hadis Nafi' yang menceritakan bahawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma apabila berdiri daripada rakaat yang kedua, Abdullah bin Umar akan mengangkat kedua tangannya. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan apa yang dilakukan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bangkit daripada tasyahud awal, sunat angkat tangan, tetapi mazhab Syafi'i sahaja.
Kemudian minggu lepas ada sentuh selepas daripada salam tu imam hak kita tambah rakaat tu. Ada lagi orang duk tanya, saya tak kali dah sebut waktu. Dalam sembahyang kalau kita makmum, kita ikut tu imam je lah. Nah, kita ikut tu imam. Maknanya tu imam rakaat kedua, dia bangkit, dia pun angkat tangan, kita rakaat pertama. Tapi tertasyahud lah juganya sebab kita makmum kan. Sekarang kita ikut imam. Kita ikut imam. Jadi kita lambat satu rakaat. Jadi kita rakaat pertama, imam rakaat kedua. Jadi bila imam bangkit rakaat kedua tasyahud awal, tu imam sunat angkat tangan. Maka kita sebagai makmum, kita angkat tangan lah. Walaupun sebenarnya angkat tangan selepas daripada bangkit rakaat kedua. Sekarang ni kita bangkit rakaat pertama barunya. Rakaat kedua tutup imam. Kita sebagai makmum ikut tu imam. Maknanya selepas rakaat kedua kita sungguh, rakaat kedua tu sungguh, faham tak ni? Tema rakaat tiga dah. Tak sunat angkat tangan lah. Dia angkat tangan sebenarnya selepas daripada bangkit rakaat kedua, bangkit tasyahud awal. Tinggal tasyahud awal sekalipun sunat angkat tangan juga. Janji bangkit rakaat kedua. Kalau semasa seorang apa semualah. Sekarang ni betul lah tu imam rakaat kedua, tapi kita masuk lambat satu rakaat. Mana kita baru rakaat pertama. Angkat tangan juga. Sunat angkat tangan sebab kita ikut tu imam. Rakaat kedua kita sungguh, rakaat tiga tu imam tu tak ada angkat di situ. Tak ada angkat, tak sunat angkat. Tak sunat angkat. Bukan angkat tangan ni ketika mana sunat barulah kita angkat. Kalau tak sunat jangan angkat. Tak sunat kalau angkat batal ke? Tak batal. Itu dua pergerakan yang tidak disunatkan, jatuh hukum makruh. Ni dua belah tangan ni, dua belah tangan ni. Tangan ni dia angkat turun dua kali tu, bilang sekali. Jadi hak ni sekali, tangan kanan sekali, tangan kiri bilang sekali. Panggil dua kali lah. Sebab tangan pergi, mari, angkat, turun, dibilang satu pergerakan. Dia tak sama dengan kaki. Kaki pergi ke depan, undur balik, dia panggil dua dah. Ada ni, tangan ke depan, ke belakang, baru bilang satu pergerakan. Kaki ke depan, undur balik, kaki yang sama ni dipanggil dua pergerakan. Sebab tangan ni hak tak tetap. Kaki ni hak tetap. Kaki kan duduk latar kan. Jadi kaki lain. Ke depan, ke belakang dipanggil dua pergerakan. Adapun tangan ke depan, ke belakang dipanggil satu pergerakan. Jadi sekarang ni dua belah tangan bergerak kan. Hak ni panggil satu pergerakan, hak ni satu pergerakan. Makruh. Angkat dua tangan, sebab tu hak tak disunatkan angkat ni lah. Patut kata. Kena pastikan yang kita angkat tangan tu sunat angkat. Kalau tak sunat jadi makruh. Sebab dua pergerakan yang tidak dituntut. Dua pergerakan baru makruh. Hangguk kepala pula sekali, tiga. Batal, lalu dah semayang. Hak dalam mazhab Syafi'i kita. Hangguk kepala kenapa? Dah biasalah orat tangan ni dia sakut dengan orat kepala, hangguklah dianya. Pada ni. Kan ada orang kan, kepala dia mudah bergerak. Tu kata ada orat ada salah. Orat dia, orat kepala dengan orat tangan tu dia ada belik macam mana. Mana ni? Ataupun dia angkat tangan, dua pergerakan, dia nyung pula bahu. Jangan ni orang semayang ni dia puas. Dia puas dalam semayang ni, dia gerak kepala, gerak bahu, gerak macam-macam. Jadi sekarang ni sudah dua pergerakan. Mana ni? Tambah sekali je lagi, jadi tiga. Tiga dengan anggota besar, batal. Kalau setakat dua tangan saja tadi, makruh. Makruh pun jangan. Tambah sekali lagi, jadi tiga, batal. Ada ni. Bicara ni nak rokok sunat angkat tangan, ada masa dia. Iktidal sunat angkat tangan, ada masa dia.
Bakit tasyak awal kepada rakaat ketiga, sunat angkat tangan, ada masa dia. Tak kena masa, tak jadi sunat, jadi makruh. Ada ni. Ni cerita-cerita hak jenis baca kuat tu lah. Hak jenis baca kuat dalam semayang ni tu imam lah tau. Pada hak jenis baca kuat. Lakum dinukum waliyadin. Dia kat dah. Lakum dinukum waliyadin tu hujung surah dak nak rokok pun laginya. Lakum dinukum waliyadin ni siap kat dah. Ya letak. Allahu akbar. Rokok tu kemudian. Dah ada ke sunat angkat tangan di hujung surah? Ada? Tak ada. Sunat angkat tangan ketika nak rokok. Saya nak rokok dah. Belum rokok lagi. Kamu tengah membaca surah. Di hujung surah, lakum dinukum waliyadin, yang kamu angkat tangan tu kenapa? Tak ada apanya, tak disunatkan. Lepas tu macam mana? Dua pergerakan yang makruh. Sebab tak sampai masa lagi. Selesai baca surah, nak rokok, Allahu akbar, kita angkat tangan. Sama juga dengan i'tidal. Sami Allahu liman hamidah tu serta-merta lah angkat. Jangan sami Allahu liman hamidah bergaya. Sedap. Dia angkat tangan kemudian. Habis dah. Habis masa dah, mari lambat. Mari lambat habis masa, balik Dah kata sami Allahu liman hamidah. Makna kita angkat kepada rokok tu, kita nak tegakkan kepala kita, tubuh kita tu, serta-merta kita angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Dah ni sedang balik tangan sampai bawah. Ada ni. Sami Allahu liman hamidah. Tangan bawah ni bukan tangan duduk sini, mak duduk gini tangan. Ada dia punya skill tu, skill. Lepas tu kata bab semayang tak seduk lakung lah. Pakai comel uniform sekalipun, tak belajar, skill tak kena. Nampak mari semayang pakai seluar biasa je budak ni. Semayang dengan ilmu, skill dia kena. Orang tengok boleh tahu. Orang tak tahu lah. Orang tak tahu dia tengok, oh ayah haji pakai jubah, semayang dia comel. Tak semestinya. Mana semayang ada skill dia. Kalau orang tu semayang dengan ilmu, orang boleh tahu. Dia semayang dengan ilmu. Ni turut-turut orang ni. Dia boleh tahu. Dia tanpa ilmu. Mana sami Allahu liman hamidah tu bukan kata sami Allahu liman hamidah tegak barulah angkat tangan selu-selu bergaya, tapi tak sunat dah angkat. Sebab apa? Allah habis masa dah. Yang angkat juga makruh, dua pergerakan yang tidak dituntut. Sama juga bangkit dari tasyak awal. Bangkit dari tasyak awal bukan tegak molek kau tiga baru angkat tangan, bukan. Mana sebelum tegak tu kita sudah angkat tangan macam biasa buat tu, segera. Bukan kata sami Allahu akbar daripada tasyak awal rakaat kedua, tegak rakaat ketiga barulah bertegak molek dah, baru nak angkat tangan, lambat. Tak disunatkan lagi. Dia ada masa dia. Yang kita nak bicara sekarang ni tempat mana sunat angkat. Lepas tu masa mana sunat angkat. Ni pekor. Itulah sunat. Kalau kata tak buat, hanya tak boleh pahala sunat. Kalau buat tak betul, tak ada pahala sunat. Tapi persoalan sekarang, angkat tangan tu pergerakan. Ada ni. Angkat tangan tu pergerakan. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita, di antara perkara yang membatalkan sembahyang, pergerakan 3 kali turut-turut ataupun serentak dengan anggota yang besar. Jadi bila angkat tangan tak kena tidak disunatkan ataupun tidak kena dengan masa yang disunatkan, maka angkat tangan itu bukan pergerakan yang dituntut. Yang tidak dituntut, maka hukumnya makruh. 2 pergerakan, tambah sekali lagi dengan gerakkan kepala, batas sembahyang sebab 3 pergerakan dah. Nanti dalam kitab lepas dah dalam kitab kita dah perkara yang membatalkan sembahyang. Bicara dah dahulu.
Hak di muka surat 14 tu. Ingat tak bicara dahulu surat 14, baris yang kelima daripada atas. Ingat tak dahulu? Ini bicara angkat tangan yang memang disunatkan. Kena pada tempat dan kena pada masa. Sunat angkat tangan. Tempatnya sahih ketika takbiratul ihram. Dan masanya tepat. Memang kita angkat tangan ketika mulut kita kata Allahu Akbar. Ada ni. Mana kita angkat tangan ketika takbiratul ihram. Tempatnya betul dah. Ketika takbiratul ihram. Masanya bila? Sama-sama dengan kita kata Allahu Akbar. Kena dengan masa. Sunat ni angkat tangan ni. Dua pergerakan ni sunat angkat tangan. Tiba-tiba ketika angkat tangan takbir tu, hak sunat angkat tangan tu kena dengan tempat dan kena dengan masa. Tiba-tiba kita tambah dengan gerak kepala. Ingat tak? Di muka 14 kita dahulu batal sembahyang. Ke lama sangat dah muka 14 tu? Muka 14 baris yang kelima daripada atas. Minta maaf lah hak pegang Rumi tu. Saya tak ada muka surat hak Rumi. Rumi mencarilah jawapan dia. Rumi tajuknya perkara yang membatalkan sembahyang yang kedua. Bermula yang membatalkan sembahyang itu 21 perkara. Tajuk dia. Yang kedua tu. Yang kedua. Surat berapa Rumi? 69. Yang kedua. Yang kedua. 69. 2019. Oh, patut pun. 2 tahun. 2 tahun lah. Tak ingat tau. Kalau baru selar barunya dah ingat dah. Habis kitab hak depan tu habis juga ah. Habis dah kitab Hidayatul Sibyang, habis dah. Patut sebelum tu ingat ke tak? Habis juga. Baru tinggal selar barunya habis dah. Kan dahulu kan yang kedua membatalkan sembahyang. Mana 3 pergerakan berturut-turut tu membatalkan sembahyang. Lepas tu di bawah tu atau dihisapkan, dikirakan akan 3 itu dengan gerak yang sunat sekalipun. Batal juga. Mana kata 3 kira hak sunat ni mana? Kita angkat tangan ketika takbiratul ihram, kita buat contoh, angkat tangan kita rokok tidak pun samalah juga. Jadi angkat tangan 2 pergerakan yang disunatkan. Tiba-tiba kita pun hangguk kepala. Sudah jadi 3. Jadi 3 lah campur dengan gerakan kepala yang tidak disunatkan, bukan dimakruhkan. Tapi 3 tu campur dengan angkat tangan yang memang disunatkan, batal juga. Ni. Atau dihisapkan akan 3 itu. Dikira masuk dalam 3 juga ni yang membatalkan sembahyang ni dengan gerak yang sunat sekalipun. Sebagai demikianlah barang yang berkatakan oleh Allamah Ibn Hajar. Mana? Ni ada depan tu. Seperti 2 gerak yang sunat. Ni 2 gerak yang sunat. Ni 2 gerak yang sunat. Dan 1 gerak yang lainnya yang tak sunat. Jadi 3. Jumlahnya 3. Maka batal sembahyang dengan yang tersebut itu. Dah kenapa pula gerakkan kepala? Kenapa tidak ada? Duduk nak sembahyang. Nak sembahyang ni. Dirilah berdiri, bukan duduk. Diri. Allahu Akbar. Dilenggak kepala. Kadang-kadang duduk lenggak ke ni. Allahu Akbar. Ditunduk kepala. Sungguh ni. Tu kata sebab orat tangan dia ada tersimpul dengan orat kepala. Lepas tu dia bergerak. Kita nak semayang ni, awal-awal lagi kita tengok tempat sujud. Kita tegakkan tubuh kita. Jangan tunduk tubuh kita ke hadapan.
Jangan tunduk tulang belakang kita ke hadapan, makruh. Sunat hai'ahnya tulang belakang kita tegak. Tapi kita mata sunat tengok tempat sujud, kita tundukkan kepala. Bukan tundukkan tubuh. Dia buat ngokor tunduk itu tu makruh sebab ditundukkan tubuh. Hak ni orang hak biasalah, kalau tulang belakang dia bongkok tu cerita lain tu. Tu ada kira tu. Kira orang segar ni, orang hak tegak. Jadi tulang belakang dia betul. Lepas tu tunduk kepala. Tengok mata, tengok tempat sujud. Sebelum takbir tengok tempat sujud dah. Tengok tempat sujud, dia pun takbir. Allahu Akbar. Tak gerak dah kepala ni. Ni kadang-kadang duk tengok ke dinding. Awak tengok tempat sujud, dia tengok dinding. Allahu Akbar. Baru tunduk. Ini dua pergerakan sunat. Campur dengan satu pergerakan kepala yang makruh. Jadi tiga, batas juga. Ataupun dia tengok tempat sujud macam dah. Allahu Akbar. Dia pun lenggok. Jadi tiga waktu batal. Ini pandangan Ibnu Hajar, tapi ini bukan pandangan muktamad lah. Pandangan muktamad pandangan Syekh Ramli. Jadi tiga bilang apa? Bilang dengan dua pergerakan tangan. Dua pergerakan tangan tu hukumnya sunat. Bilang buat apa? Jadi maknanya baru sekali digerakkan kepala anggota besar makruh. Makruh lah. Itu pandangan muktamad. Pandangan Syekh ini Syekh Ramli, pandangan muktamad. Pada kitab kita ni Syekh Ibnu Hajar. Sebab ada orang belajar, dia tengok tu imam, tengok kepala tu imam. Ada orang dia tengok kepala tu imam. Tu imam takbiratul ihram, dia tengok. Gerak je kepala, dia tak ikut dah. Dia pun semayang niat seorang diri. Apa tak ikut tu imam? Tu imam tak sah sebab dia gerak 3 kali. Bila? Ketika permulaan takbir. Dua pergerakan tangan yang disunatkan campur dengan satu pergerakan kepala yang dimakruhkan. 3 batal. Ni sini batal ni. Tapi ini bukan pandangan muktamad lah. Tapi nak ceritanya memang ada orang dia perhati tengok kepala imam bergerak ataupun tidak ketika angkat tangan takbiratul ihram. Ada makmum yang seumpama tu. Dah ada. Hak tu kita bercara dah tu. Surah 14 tu. Jadi kita balik semula tadi. Benda ni hak berkaitan dengan nak menentukan sunat angkat ke tidak. Kalau kita makmum, kita ikut tu imam. Gitu je. Hak kita makmum, kita ikut tu imam. Tu imam rakaat kedua bangkit dari tasyahud awal, tu imam akan angkat tangan, baru tu imam buh dada. Kita makmum mari lambat, kita bawa rakaat pertama baru. Kalau kita sama dengan tu imam, tu tak ada masalah lah atunya. Sekarang ni imam betul rakaat kedua, bangkit dari tasyahud awal, imam pun angkat tangan. Kita ni mari lewat satu rakaat, maka kita bawa rakaat pertama baru. Kita tasyahud awal bersama imam jugalah, tapi kita rakaat pertama. Kita sunat angkat tangan, ikut tu imam. Sampai rakaat kedua kita sungguh. Ni makmum ni, mari lambat. Sampai rakaat kedua kita sungguh, imam rakaat 3 tak ada tasyahud awal. Kita pun tak ada tasyahud awal jugalah. Sebab imam rakaat 3, kita rakaat kedua. Sunat dah angkat tangan? Tak sunat. Hak asalnya rakaat kedua bangkit rakaat ketiga sunat angkat. Tapi sekarang ni kita makmum ikut tu imam angkat, kita angkatlah. Tiba-tiba imam bangkit daripada rakaat yang kedua tasyahud awal, makmum tadi rakaat pertama baru. Jadi makmum ni sunat angkat tangan kerana mengikut imam. Sebab imam bangkit daripada tasyahud awal rakaat kedua. Yang mana makmum ni bawa rakaat pertama. Angkat tangan kerana ikut imam. Tiba-tiba imam yang kita yang kita ikut tu, dia tak angkat tangan. Macam mana pula? Sekarang imam rakaat kedua tasyahud awal. Dia bangkit rakaat ketiga. Kita bawa rakaat pertama, kita lambat satu rakaat. Jadi kita sunat angkat tangan kerana ikut tu imam. Tiba-tiba tu imam yang kita nak ikut tu tak angkat pun tangan selepas daripada bangkit daripada tasyahud awal pada rakaat ketiga tak angkat.
Dia Allahu Akbar, dia bertangan dada tak angkat. Kita makmum ni sunat angkat juga. Itu pandangan Ibn Hajar. Walaupun sebenarnya asalnya kita kat pertama dan kat kedua, kita sunat angkat kan ikut tu imam. Sebab tu imam rakaat kedua, tasyahud awal dan rakaat ketiga. Tu imam yang kita ikut ni, dia tak akad sekalipun, kita akad juga. Itu pandangan yang muktamad. Walaupun satu pandangan ada. Kamu ikut tu imam kan? Kamu bawa rakaat pertama baru. Tu imam rakaat kedua bangkit tasyahud awal. Kamu ikut tu imam je. Tu imam yang kamu ikut tu tak angkat tangan. Kamu pun tak sunat angkat tangan. Ha, gitu pula satu pandangan. Ha, mana? Ha? Ke banyak perkara. Ada kata ustaz banyak sangat ustaz dia lepoh limpah tu lah, limpah dah. Kita panggil lepoh dah. Air lepoh tu lah. Kau panggil apa? Lepoh keluar dah, bau bekas kecil, bau bekas besar sikit. tak limpah lah. Dia kata banyak sangat, dia kata tak sempat nak ambil. Dah kita perasan dah apa yang kita lakukan. Kalau kita mari lambat satu rakaat, imam rakaat kedua tasyahud awal, dia bangkit rakaat ketiga, dia angkat tangan. Kita rakaat pertama baru, kita angkat tangan dah. Ha? Kita pasti angkat tangan sebab kita ikut tu imam. Sampai masa kita makmum rakaat kedua, imam rakaat ketiga. Imam tak tasyahud rakaat ketiga. Kita pun naik pada rakaat yang kedua kita yang sebenar. Kita angkat tangan ke tak? Kita dah angkat. Ha, betul tu. Itulah cara dia. Kita ikut imam. Kita ikut imam. Sebab imam rakaat kedua, tasyahud awal, bangkit rakaat ketiga. Kita bawa rakaat pertama. Tiba-tiba kita sunat angkat tangan kerana ikut imam. Tiba-tiba imam yang kita ikut tu tak angkat tangan. Dia bangkit dari rakaat kedua, tasyahud awal kepada rakaat ketiga, dia Allahu Akbar, ubah tangan dada selalu. Baca Fatihah rakaat yang ketiga tanpa angkat tangan. Pandangan Ibn Hajar, pandangan pertama, sunat juga kita angkat tangan. Satu pandangan, rakaat pertama kamu tu rakaat kedua, mana ada angkat tangan? Saya angkat tangan sebab ikut imam. Tak, imam tak angkat tu kan? Kenapa kamu nak angkat ni? Itu satu pandangan pula. Mana? Tu kata skill tu. Skill, ada skill. Kemudian orang minta ulang hak lepas imam beri salam. Hak kita kena tambah rakaat. Kita sunat dak angkat tangan. Hak tambah rakaat ni kalau tu imam beri salam, kita beri salam, terus tanya sunat angkat tangan ke dak? Jangan tanya lah tu pula. Tu imam beri salam, kita beri salam, tak ada tambah rakaat, tak ada lah angkat tangan. Sekarang ni imam tasyahud akhir, kita lewat rakaat. Mana kita kena tambah rakaat, mana kita kena bangun tambah rakaat. Kita bangun daripada apa? Kita bangun daripada tasyahud. Tasyahud akhir tu imam, tapi belum tasyahud akhir kita, sebab kita kena tambah rakaat. Tapi kita tasyahud lah, sebab kita ikut imam tasyahud akhir. Imam tasyahud akhir beri salam, kita pun bangun tambah rakaat. Kita bangun tu, kita berdiri tegak tu, sunat tak kita angkat tangan baru berdada, ataupun tak sunat. Saya sebut dah minggu lepas, kita ke gini. Kalau imam rakaat keempat tasyahud akhir, kebetulan kita rakaat yang kedua. Faham tak? Kita rakaat kedua, mana kita lewat 2 rakaat. Kita tak sempat 2 rakaat. Jadi imam rakaat yang keempat, tasyahud akhir, kita rakaat kedua. Kita rakaat kedua, kalau semasa orang ada dah tasyahud awal, ada juga. Sekarang ni, tasyahud awal lah kita ni. Tapi imam tasyahud akhir. Maknanya imam rakaat keempat tasyahud akhir, kita rakaat kedua kita tasyahud ikut imam. Tanpa ikut imam pun kita akan tasyahud rakaat kedua. Dia berbeza. Imam rakaat yang keempat, kita hanya lewat 1 rakaat, kita rakaat ketiga. Kita duduk tu tasyahud bersama imam tu kerana kita makmum je. Kalau sebenar-benar kita semayang, rakaat ketiga mana ada duduk? Kan ada duduk tasyahud rakaat ketiga? Ada duduk rakaat ketiga? Adalah maghrib. Tu ada pula tu. Biar dia pening pula jadi kan. Pening.
Ada dah duduk kat ketiga. Adalah tasyahud ni main maghrib. Ya, jadi pening buat gitu. Sekarang ni main zuhur lah kita tahu. Imam kat keempat. Kita lambat satu rakaat, kita kat ketiga. Kita tasyahud bersama imam kerana kita makmum je. Kalau kita semasa seorang, rakaat tiga duduk ke tak? Tak. Tapi kalau imam kat keempat, kita kat kedua, kita lewat 2 rakaat, tak kerana kita makmum pun kita akan duduk rakaat kedua. Jadi hukum tu berbeza. Jadi kalau imam kat keempat, kita kat kedua, kita duduk ikut imam tasyahud akhir dan memang kita pun kat kedua memang tak akan duduk juga kalau semasa seorang pun. Lepas imam beri salam, kita bangun pada rakaat ketiga, kita bangun sunat kata Allahu Akbar dan sunat angkat tangan baru berdada. Sunat tu, jangan tinggal. Berbeza dengan imam kat keempat, kita kat ketiga. Bila imam memberi salam, kita sudah panggil seorang diri. Bila seorang diri ni, rakaat ketiga tak ada tasyahud sebenarnya. Tapi tadi kita tasyahud kerana ikut imam yang tasyahud akhir. Tapi bila imam memberi salam sahaja, kita sudah dihukum seorang diri di rakaat yang ketiga, kita kena tambah 1 rakaat. Jadi duduk tu bukan tempat kita dah. Kita wajib kena bangkit segera. Ketika bangkit pada rakaat keempat kita tu, tok sunat kata Allahu Akbar dan tok sunat angkat tangan. Ketika kita berdiri rakaat keempat, tok sunat angkat tangan. Bukan tok sunat angkat tangan saja, bahkan tok sunat kata Allahu Akbar, takbir intiqalah tu pun tak sunat. Ada ni. Tapi kalau takbir juga tak batal. Kalau angkat tangan juga yang tidak disunatkan angkat, 2 pergerakan yang makruh. Yang angkatlah. Gitu. Perasan tak kita tu? Itu kita contoh zuhur. Kalau maghrib, imam rakaat ketiga maghrib tasyahud akhir. Kita rakaat pertama baru, kita hanya sempat 2 rakaat. Mana kita lepas imam bersalam, kita kena tambah 2 rakaat. Jadi imam rakaat ketiga, kita rakaat pertama. Imam tasyahud akhir, kita pun tasyahud lah. Imam memberi salam, kita bangun kepada rakaat kedua, tok sunat kata Allahu Akbar dan tok sunat angkat tangan. Berbeza dengan imam rakaat ketiga maghrib tasyahud akhir, kita rakaat kedua maghrib, kita hanya lewat 1 rakaat. Rakaat kedua maghrib ni kalau tak kena ikut imam pun, kita memang ada duduk tasyahud awal. Jadi imam rakaat ketiga maghrib tasyahud akhir, kita hanya lewat 1 rakaat, kita rakaat kedua maghrib, kita tasyahud awal di situ sebenarnya. Kalau kita sembahyang seorang, kita pun akan duduk di rakaat kedua kita tu tasyahud awal. Lepas imam beri salam, kita bangkit sunat kata Allahu Akbar dan sunat angkat tangan pada rakaat ketiga maghrib tu. Boleh faham tak tu? Ini cerita minggu lepas ni. Cerita minggu lepas ni. Hak imam memberi salam, kita makmum tak cukup rakaat, kita nak bangun tambah rakaat, sunat dak angkat tangan. Tengok keadaan. Keadaan rakaat tu macam mana? Imam rakaat keempat, kita rakaat kedua, sunat angkat tangan. Imam rakaat keempat, kita rakaat ketiga, tak sunat angkat tangan. Imam rakaat keempat, kita rakaat pertama, tak sunat angkat tangan. Gitu je, tak payah mana pun. Macam mana? Hak mana sunat angkat tangan, sunat kata Allahu Akbar, takbir intiqalah. Yang mana tak sunat angkat tangan, tak sunat kata Allahu Akbar, tak sunat takbir intiqalah. Gitu je. Oh, kalau kita takbir tu ihram imam tasyahud akhir dah, tu sama telah lah. Kita mari lambat sangat. Kita masuk takbir ni imam tasyahud akhir dah. Kita pun Allahu Akbar, kita pun duduk segera. Masa kita duduk tu tak sunat kata Allahu Akbar. Masa takbir tu kita takbir ihram lah, rukun. Kita pun Allahu Akbar, kita pun turun ikut imam tasyahud akhir. Tu sama telah lah. Imam beri salam, kita segera bangun,
Ketika bangun tu tak sunat kata Allahu Akbar dan tak sunat angkat tangan. Satu lagi pula yang kena ingat, kalau berlaku seumpama tu, imam beri salam yang kedua sahaja, kita wajib segera bangkit kepada rakaat pertama kita tu lah. Sebab kita satu rakaat pun tak dapat. Kita takbir ihram, imam tasyahud. Kita pun duduk. Kita baca tasyahud. Kita baca tasyahud separuh, imam pun memberi salam. Imam salam kedua, kita belum habis tasyahud. Tiba-tiba kita nak menyodorkan juga tasyahud kita. Kita tak segera bangun kepada berdiri, batal sembahyang kita. Batal sembahyang. Sebab kita turun duduk tu hanya kerana kita wajib ikut imam sahaja. Ada ke sembahyang? Allahu Akbar, duduk, ada? Ada sembahyang? Allahu Akbar, lepas tu duduk tasyahud. Tak ada. Yang kita duduk tasyahud tadi kerana wajib ikut imam sebab kita takbir ihram, imam tasyahud akhir dah. Kita wajib duduk kerana kita ikut imam. Bila imam memberi salam, kita makmum lagi ke? Tak dah. Kita seorang diri, wajib bangkit segera kepada berdiri kita. Jangan kata, nak sudah sikit lah. Nak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak segera bangkit, batal sembahyang. Tak bukan tempat duduk kita pun. Wajib segera bangkit. Jangan lengokkan bangkit tu. Kadang-kadang. Dia kena jagalah. Sebab kita duduk tu hanya mengikut imam. Ada pun kalau imam bukan tasyahud akhir lagi, imam tasyahud awal tu cerita lain. Imam dalam semayang lagi. Imam tasyahud awal, kita baru masuk semayang. Dia pun Allahu Akbar, kita pun duduk tasyahud awal. Imam pun bangkit kat ketiga, kita bangkit lambat pun dah apa, sebab kita makmum dia lagi. Ada masalah tu. Sebab tadi imam tasyahud akhir beri salam dah. Mana imam tasyahud akhir, kita Allahu Akbar, kita duduk, sekejap imam beri salam, kita wajib bangkit segera kepada rakaat pertama kita lah kira. Ada pun kalau imam tasyahud awal, kita baru takbir ihram, kita Allahu Akbar, kita pun duduk tasyahud bersama imam. Imam bangkit orang ketiga, kita tak segera bangkit. Tak apa, sebab kita makmum dia pun lagi. Tapi sunat bangkit segera. Jangan menyodorkan tasyahud awal tu. Sunat juga. Kalau kita nak sodor tasyahud awal juga, tak batal semayang. Sebab kita makmum dia lagi. Imam tengah semayang ni kan, baru tasyahud awal barunya. Kalau saya sebut tadi, kalau imam tasyahud akhir, imam memberi salam. Maka sudah tidak ada imam, kita sudah jatuh semayang seorang diri. Maka tak boleh duduk tu. Nak duduk sekejap je lagi, nak baca sikit lagi, batal sembahyang kalau tidak segera bangkit. Sebab itu bukan tempat duduk kita. Ada ni. Yang lewat sangat kita ketiga pula ni. Jadi kita angkat tangan sama mulalah. Waktu sebut dah mula-mula tadi, hak angkat tangan ni mungkin berulang-ulang lah, sebab dia bicara tu agak panjang sedikit lah, berkaitan dengan sunat mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Wallahu a'lam. Sebelum lepas lah masa terkejar-kejar 20 minit. Oh ni tinggal 15 minit dah. Tinggal 15 minit. Aduh lah. Minggu lepas tanya kok, kalau 2 jam baru okey, seorang tak respon. Itu nak apa? Nak teh ni? Teh market ke apa? Teh market orang kata. Teh 2 jam. 2 jam baru okey. 40 minit. Seorang tak ada respon. Teh market tak laku. Tak laku. Ni 20 sifat hati yang keji dan terpuji, muka surat 30, baris yang ke-6 daripada atas. Saya pun bukan kata tak boleh tambah 5 minit ke apa ke. Kita janji 10.40, 10.45 pun boleh. Tapi saya mengaji dulu pasien tu. Mana kalau masa tu kata 10.30, kita berhenti 10.30. Kalau kata 10.40, kita berhenti 10.40. Kalau terlajak per seminit 2 gitu je. Yang saya belajar tu gitu. Maknanya teguh saya belajarnya apa? Curi panggil tak? Curi seminit pun tak. Curi panggil tak? Jadual kita 10.40.
10.39 berhenti dah. Tu curi seminit tu. Curi panggil apa? Curi lah tu. Mana dah. Kalau kata 40. Jangan 38 berhenti dah, 39 berhenti dah. Orang panggil apa? Curi seminit 2 minit tu. Lepas tu kui tak wi. Kalau 40 lah. Jangan kita kadang-kadang jadual kita 40. 10.40 berhenti. Oh kadang-kadang 45, kadang-kadang 50. Bergelisah orang ni dah janji dah. Janji dah dengan orang lain ni. Gitu je lah. Mana kita ikut masa. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Jika maksiat itu berhubung dengan makhluk, dengan manusia, maka disyaratkan memulang, mengganti atau minta dihalalkan. Dan jika tidak kuasa, maka hendaklah bersungguh-sungguh mengikhlaskan taubahnya dan memohon kepada Allah supaya orang yang mempunyai hak itu meredakkan dia pada hari kiamat. Jadi kita minggu lepas ni cerita berkaitan dengan nak minta maaf tak boleh. Kita dosa dengan Adam ni, ini rukun taubah yang keempat, dosa dengan anak Adam. Dosa dengan Adam ni pada agama, pada diri, pada harta, pada maruah, pada kehormatan. Dia ada 5. Yang mana dosa dengan Adam ni wajib kita kena minta maaf. Manapa kita kena berhadap dengan anak Adam terlebih dahulu untuk melengkapkan rukun taubah yang keempat. Dalam keadaan tertentu kita memang tak mampu untuk meminta maaf dengan anak Adam. Contohnya orang yang kita umpat sudah mati. Kita misal dosa dengan Adam hak biasalah. Orang yang kita umpat sudah tak tahu duduk di mana. Ataupun kita tak ingat pun siapa yang kita umpat contohnya. Ada ni. Dah kitanya mengumpat ni kira macam kadang-kadang bukan kata hukum, mengumpat tu apa pun tak tahu. Kata bicara dah dahulu kan. Orang faham mengumpat ni kata sebelah belakang. Salah dah. Ada orang kata mengumpat ni kata benda sebenar. Salah sangat dah. Mengumpat ni kata sebelah belakang ke, sebelah hadapan direct ke, dengan perkataan yang saudaranya benci, mengumpatlah namanya walaupun kata di hadapan. Kata sebenar itulah mengumpat. Kalau tak sebenar fitnah, berat daripada mengumpat lagi. Saya tidak mengumpat, saya kata benda sebenar. Kong kepala. Allah. Kata benda sebenar tu mengumpat. Kalau tak sebenar fitnah. Jadi mengumpat tu apa dia pun tak kenal dah. Lepas tu mengumpat ni pula dicontohi, dia ditunjuk contoh, ditunjuk tauladan oleh kita sebagai orang tua. Kita mak ayah ni mengumpat orang. Tu anak cucu duduk sebelah tu duduk tengok mak ayahku mengumpat. Tu tak okey aku mengumpat. Halal ke apa ni? Dah mak ayah mayang dah tinggal. Ni tok tak okey, mak haji dah duk Mekah sama dahnya. Tapi mengumpat je. Jadi anak pun tengok, cucu pun tengok. Ada ni. Lepas tu kata contoh relevan kau mengumpat. Memfitnah tu kira berat sangatlah. Orang yang suka fitnah orang ni lagi berat. Hak fitnah ni mungkin hak jarang-jarang orang lah. Pada ni maki hamung, tu kata-kata kasar sangat. Mana jarang-jarang juga. Hak jenis laser tu dia maki hamung je. Tu dosa lebih berat daripada mengumpat tu. Memfitnah berat daripada mengumpat. Memaki hamung berat daripada mengumpat. Mengumpat ni tak ada fitnah, benda sebenar. Tak ada kata maki hamung, kata celaka ke binatang ke. Tak, dia cerita baik je. Dia cerita keburukan orang, bukan cerita baik. Mana cakapan tu bahasa menggunakan bahasa biasa. Bukan bahasa kesat, bukan bahasa maki hamung. Kalau maki hamung tu hukum lain pula. Mengumpat ni cerita. Cerita orang. Nah gitu je nah.
Ada ke dia maki hamu? Mengeluarkan perkataan yang kasar-kasar, yang kesak. Dah. Ni. Hak mengumpat. Hak biasanya. Belajar dah. Duduk masjid dah. Kadang-kadang habis je kuliah, sambil-sambil keluar, tahu tak cerita? Lalu dah. Selesai semai jemaah, keluar je, dengar tak cerita? Selalu dah. Maknanya kadang-kadang duduk dalam kawasan masjid laginya. Duduk kawasan masjid laginya. Sudah ngaji Quran pun dak kesipang lagi. Tanya dah cerita hak orang. Ni. Hak ni hak asal lah, hak lidah. Orang sekarang ni hak telefon pula, hak dengar jari. Itu lagi sangat mudah. Umpatan ke, fitnah ke, maki hamun ke, cukup mudah-mudah. Kita hanya perlu share saja. Share umpatan orang, share fitnah daripada orang lain kepada orang lain, share maki yang orang kepada orang lain. Share saja. Itulah kita yang umpat, kita yang fitnah, kita yang maki hamun. Saya share je hak kita. Memang kita ambil hak orang, tapi bila kita share jadi hak kita. Ni pandai ni. Sekarang ni telefon, waktu lagi besar ujian. Ada ni. Jadi hak mengupak, hak lepas-lepas dah, hak lama-lama dah tu. Macam mana tu? Kita nak minta maaf, kita pun tak tahu dah siapa yang kita umpat dahulu-dahulu. Kita akan berhadapan di mahsyar. Atau tetap dah. Kita boleh haji mabrur tiap-tiap tahun pun tetap dah. Kita akan berhadapan di mahsyar. Ada ni. Hak dosa dengan anak Adam. Kita pergi mengerjakan haji tiap-tiap tahun. Haji mabrur tiap-tiap tahun. Ni dah. Tak lepas. Kita akan berhadapan di mahsyar. Ketika hisab tu lah. Kita bicara tadi kan hisab. Dia hisab dahulu baru mizan. Timbang amalan ni lepas hisab. Masa hisab tu lah kira bicara tu lah. Bayar mu aku lah jawapan dia. Kalau tak ada hisab terus mizan, mungkin kata amalan kebaikan kita lebih banyak daripada amalan kejahatan. Tapi tak, mizan timbang lepas hisab. Mana kalau kita kata kok hisab ni kira bicara. Mizan ni keputusan untuk hakim. Gitu je lah. Boleh letak gitu lebih kurang. Jadi kita ada hisab dari dahulu. Masa hisab ni lah. Kita mengumpat seseorang, kita akan bayar dengan pahala kebajikan kita. Habis dah pahala kebajikan kita, dosa orang yang kita umpat akan diletak ke atas catatan dosa kita. Ni Nabi kata muflih ni. Nabi tanya sahabat, adakah kamu mengetahui apa dia muflih? Sahabat berjawab lah, orang tak ada harta lah muflih. Nabi kata tak. Orang yang berhadapan di mahsyar dengan pahala semayangnya, dengan pahala puasanya, tapi dia bayar pahala tadi kepada orang yang dia ada salah atas dunia. Tu muflih. Bila pahala kebajikan habis, timbang kau congek kok kiri dah lahnya. Tak ada dah, habis dah. Tu kata kalau mizan, kalau timbang tanpa hisab, kemungkinan pahala kita banyak daripada dosa. Tapi mizan ni selepas hisab. Hisab ni lah masalahnya. Hak ditakutinya hisab. Makna apa? Akan berhadapan di mahsyar, kita akan bayar dengan pahala semayang kita, puasa kita, haji kita, mengaji Quran kita. Ada ni. Jadi macam mana berhadapan di mahsyar tu tak dah. Kita nak minta maaf, memanglah tak ada jalan. Sebab dia mati, dia pun tak duduk mana. Ataupun kita pun dah ingat lah siapa yang kita umpat, tapi ramahlah orang kita umpatnya. Ada ni. Jumpa gu je bersembang je tepi-tepi tangga sambil cari gutu. Ini zaman dululah cari gutu, kenal gutu. Kita gutu, dia sebut kutu. Kutu lah. Kutu. Cari gutu ni tepi tangga zaman dulu. Waktu mula cerita orang tu, cerita orang ni.
Jadi macam mana kita ni nak berhadapan di mahsyar, orang panggil apa? Dok nyadar. Mana ada persiapan. Nyadar ni gi buta-buta gitu kok, saja habislah pahala kebajikan. Macam mana ni? Kita nak hadapi hisab ni dengan bukan tangan kosong. Kita wajib kena minta maaf, tak ada jalan nak minta maaf. Jalan dianya kita buat kebajikan apa semua, kita niatkan pahala kepada mereka yang ada tuntutan atas kita di padang mahsyar. Kita je lah. Dan kita istighfar. Biasa saya sebut istighfar tu kan. Astaghfirullahalazim li, bagi aku, wali walidayya, bagi kedua orang tua aku, wali ashabil huquqi alayya, bagi mereka yang ada hak atasku di padang mahsyar. Ada ni. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali masyayikhi wali jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat wali ashabil huquqi alayya. Kita minta ampun bagi mereka yang ada hak atas aku. Hak atas mana apa? Di padang mahsyar dia akan tuntut daripada kita. Jadi kita ada istighfar kepada mereka ni 3 kali tiap-tiap lepas sembahyang. Dan kita ada buat kebajikan, kita hadiahkan pahala kepada mereka yang ada hak atas aku, yang akan tuntut atas salah aku di padang mahsyar. Kemudian kesalahan kita dengan seseorang tadi ni akan diampuni? Tidak, tapi kita sudah hantar pahala kebajikan kepada mereka. Kita sudah minta ampun kepada mereka. Tadi ni orang panggil apa ni? Orang panggil ada persiapan. Sampai di mahsyar dibicaralah kitanya, akan dibuka satu helayang bermula daripada amal baligh. Adalah umpatan di situ. Maka akan berhadapanlah kita dengan orang kita umpat. Maka Allah Ta'ala pun tunjuklah ini pahala kebajikan yang dia hadiah kepada kamu. Ini istighfar yang dia sentiasa istighfar pada kamu. Kalau kamu maafkan dia, kamu akan dapat pahala ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati dia, dimaafkan kita sebab ada pahala dah untuk dia. Tak perlu dia ambil pahala kita. Tu jalan dia. Tahu tak? Sebab tu di sini dalam kitab kita ni kan, dan memohon kepada Allah supaya orang yang punya hak ni, orang yang kita umpat ni, meredakan dia, mana memaafkan dia pada hari kiamat. Kena mudah-mudahan ni. Dan kita minhat comel. Mudah-mudahan orang tadi maafkan kita, redakan kita, mudah-mudahan. Tu. Batulah dosa dengan Adam ni kita kena peringat kepada anak cucu kita awal-awal. Sukar untuk kita lepasi bila kita berdosa dengan anak Adam. Lepas tu orang yang banyak dosa dengan Adam seumpama ni, dosa tidak diampuni, semayang pun tidak akan mengampuni dosa anak Adam, puasa tidak akan mengampuni dosa anak Adam, haji mabrur pun tidak akan mengampuni dosa anak Adam. Orang yang buat amal zikir tarekah tu boleh naik makam seumpama tu, dosa banyak. Pada ni. Tapi maknanya kita taklah kata mengadap ni mahsyar dalam keadaan kosong dah. Kita bawa belaka dah. Dengan istighfar kita tiap-tiap sudah semai 3 kali, wali ashabil huquqi alayya. Umumlah ni bagi mereka yang ada hak atas aku. Hak dalam bab diumpat, hak dalam bab tersalah kita ambil barang dia ke apa, ke macam-macam lah berkaitan dengan dosa anak Adam ni. Kita istighfar sentiasa. Baik li, bagi aku, wali walidayya, bagi kedua orang tua aku, wali ashabil huquqi alayya, ni bagi orang hak atas aku, wali masyayikhi, bagi guru-guru aku. Tapi lepas daripada aku, li, lepas dari kedua ibu bapa aku, wali walidayya, wali ashabil huquq ayat lalu dah. Bagi mereka yang ada hak atas aku. Banyaklah orang yang ada hak atas kita ni.
Kita sentiasa istighfar kepada dia sampai dia mahsyar, pahala istighfar ni Allah Ta'ala akan bentang ke hadapan dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati dia, dia maafkan kita sebab adalah pahala istighfar ni. Mudah-mudahan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada Allah Ta'ala buka dah hati orang tu maafkan kita ataupun tidak. Dia gitu je. Itu jalan dia lah. Hak dosa anak Adam yang kita tak ada jalan untuk minta maaf. Kita sentiasa perbanyakkan amal. Allah Ta'ala hadiahkan pahala amal kita kepada orang yang ada hak atas kita. Amal kita tak kurang. Hadiah pahala amal ni bukan macam hadiah makanan. Hadiah makanan kuranglah makanan kitanya. Ada ni, duit kau orang, kuranglah duit kitanya. Hadiah pahala kebajikan tak luak bahagian kita. Itu antara jalan kita. Kerana kita nak selesai atas dunia ni, kita tak ada jalan nak selesai. Tapi kena selesai juga, selesai di mahsyar. Tak akan kosong tak, akan selesai di mahsyar. Selesai itulah kita ada persiapan. Makna kita taklah kata pergi ke mahsyar dalam keadaan tak, dalam keadaan gitu je, tak ada sebarang persiapan. Tapi maknanya kita memang kena perbanyakkan amal ibadah, dan kita usahakan supaya mati je kita, tapi pahala kebajikan kita tak mati. Pahala kebajikan kita berpanjangan. Pahala kebajikan daripada anak cucu kita buat taat, pahala kebajikan daripada sedekah jariah kita. Orang ambil manfaat jariah kita, pahala berpanjangan. Alhamdulillah. Jadi kita sambung baliklah berkaitan dengan dosa anak Adam, rukun taubah yang keempat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.